Assalamualaikum. Okey, jom sambung matematik pengguna pengurusan keuangan bahagian kedua. Kenapa perlu kita ada matlamat keuangan? Okey. Contoh matlamat keuangan seorang individu. Kita perlu ada matlamat supaya kita tahu. Contohnya kalau kita nak panjat bukit atau panjat gunung, kita kena tahu matlamat kita. Okey, kita nak sampai esoknya subuh-subuh pukul 6 pagi sebelum matahari terbit. So, kita akan rancang perjalanan kita. Mungkin kita akan bermula kalau panjat Gunung Kinabalu, waktu cikgu panjat dulu. Kalau nak tengok matahari terbit, so kita kena jalan pukul 2 tengah malam. Daripada pertengahan tu, labar rata nak pergi ke atas. Jadi, kita perlu ada matlamat. Kita tak boleh, okey, nak tengok matahari terbit semua, tapi kita tak ada matlamat. Kita tak tahu pukul berapa sampai, jam berapa sampai. So, kita tak ada matlamat. Dan bila kita tak ada matlamat, memang tak akan tercapailah impian atau matlamat kita tu. And that's the reason why kita kena ada matlamat untuk kita capai impian kita. So, dalam kes ni, kalau kamu tengok, contoh matlamat keuangan seseorang individu. Kat sini kita ada umur 25. Okay, masing-masing dah kena merancang nak berkahwin. Sekurang-kurangnya mesti ada 15,000 kalau nak kahwin. Kemudian umur 30, seterusnya ada 80,000 kereta. Kemudian bila dah umur 60, masing-masing nak bersara dengan adanya jumlah 1 juta dalam akaun masing-masing. Alright, so ini adalah matlamat yang boleh kita letakkan. But macam mana kita nak penuhi matlamat? Contohnya nak berkahwin umur 25, kena ada 15,000. Apa yang strategi atau langkah yang perlu diambil bagi mencapai matlamat? Matlamat yang paling simple kat sini ialah matlamat yang ni lah, nak berkahwin ni. Supaya kita dapat mengumpul simpanan sebanyak 15,000. Bila nak bermula? Okay, ini jawapan dia. Tengok sini. Kalau kamu nak berkahwin dalam masa pada tahun 2022 contohnya. Kita mesti ada tahun bila nak kahwin. Umur kita 25, tahun 2022. So, kita perlukan lebih kurang 3 tahun untuk kita menyimpan 15,000. Bermakna kita kena bermula menyimpan sebanyak duit tu bermula daripada tahun 2019 lagi. Seandainya kita nak berkahwin pada tahun 2022. Sebab jangka masa adalah 3 tahun. Bermakna bulanan kita berapa? Korang boleh kira lah. Kamu kira lah sendiri kat sini. So, kita ada 36 bulan. Kita ada 15,000. So, berapa simpanan yang perlu untuk mencapai angka ni? 15,000. Ini membawa kita kepada soalan yang kedua. Ya, soalan yang kedua di mana kenapa kita perlu ada matlamat dan kenapa kita perlu sentiasa memantau matlamat kita itu adalah kerana jika kita mempunyai masalah macam Encik Lim daripada soalan sebelumnya. So, apa yang Encik Lim perlu buat adalah memantau cash flow statement dia. Ya, penyata aliran tunai beliau. So, apa yang beliau boleh buat? Okey, inilah kes yang yang cikgu bawa yang kes kedua supaya kita pun boleh ambil iktibar daripada kes Cik Lim. Macam tadi kes pertama, dia tidak berjaya untuk membeli kereta kerana cash flow dia tak cukup. Ya, aliran tunai dia bersih dia tak cukup. So, untuk kes yang kedua, jom kita tengok apa Cik Lim buat setelah beberapa tahun untuk merubah cash flow dia. Okay, setelah mengkaji kedudukan keuangan semasa soalan 1 tadi, Encik Lim telah melakukan beberapa perubahan seperti mencari pekerjaan sambilan dan mengurangkan perbelanjaan. So, 2 benda dia buat kat sini iaitu mencari pekerjaan sambilan, di mana pekerjaan sambilan ini tadi dia ada gaji asal dia 3,000. Dengan pekerjaan sambilan iaitu passive income yang ada, dia berjaya menambah lagi 1,500 duit dia dan jumlah aliran tunai masuk ke dalam akaun Encik Lim adalah 4,500. Kemudian di sini juga dinyatakan bahawa dia telah mengurangkan perbelanjaan. Mari kita tengok perbelanjaan asalnya untuk pinjaman tak berubah, untuk utiliti elektrik dan telefon tak berubah, barangan runcit pun tidak berubah, petrol dan penyelenggaraan tidak berubah, gaya hidup peribadi, ini yang berubah. So, inilah yang diberi sebagai pengurangan perbelanjaan oleh penyataan di atas. Dia berubah sebanyak RM100. Maknanya dia
ada yang dijimatkan kat sini, perbelanjaan peribadi dia sebanyak RM100 dan jumlah ini memberikan cash flow pada beliau RM1,190. Mana nak dapat cash flow tu? Cash flow ni kita ambil daripada RM4,500. Cikgu kira kat sini. RM4,500 ya. Aliran masuk dia kita tolakkan dengan jumlah penggunaan aliran keluar dia. Aliran keluar 2510 dan ini akan memberikan kita aliran tunai bersih sebanyak 1990. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Macam mana kita nak dapat aliran tunai bersih? Okey, pertama sekali kita ambil jumlah aliran tunai masuk. Jumlah total. Total aliran tunai masuk ditambah dengan total aliran tunai keluar. Jumlah total tu jumlah jumlah. Maksudnya ambil kat sini nilai ni kat sini. Okey, kemudian kita akan dapat hasilnya iaitu aliran tunai bersih sebanyak 1990. Alright. Pelan keuangan yang disemak ditunjukkan dalam jadual. Kemudian daripada sini kita diminta menjawab soalan A. Berdasarkan pelan keuangan yang disemak, bolehkah Encik Lim mencapai matlamat keuangannya? Okey, matlamat keuangannya adalah RM1,000 sebulan untuk membolehkan dia membeli kereta harga RM60,000 sebab isteri dia bersalin kan tadi kan. So dia perlukan kereta lebih besar. So matlamat dia adalah RM1,000 sebulan selama setahun. Selama setahun. Okey, memandangkan sekarang dia dah ada RM1,990 bermakna beliau boleh mencapai matlamat keuangan beliau dengan aliran tunai bersih sebanyak 1990. Okey, itu jawapan dia. Nanti korang tulis kat sini sebab cikgu tak cukup tempat nak tulis. Kemudian nombor 2, adakah pengurusan keuangan Encik Lim berkesan selepas membuat semakan? Selepas dia membuat semakan, adakah ia berkesan? Maksudnya inilah yang kedua, aliran tunai yang kedua. Ya, ia berkesan kerana beliau masih mempunyai baki daripada aliran tunai bersih dia ni. Dia masih mempunyai baki RM990 untuk ia berkesan kerana beliau masih mempunyai baki RM990 untuk kecemasan atau perbelanjaan. Tidak disangka selepas menyimpan RM1,000 untuk kereta. Maknanya dia dah simpan RM1,000, ada balance lagi RM990. Itu yang korang kena tulis. Alright. Seterusnya, plan C, adakah Encik Lim menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat? Jelaskan jawapan. Ini soalan kebat untuk topik ni. So, jom kita tengok. Dia suruh kita bagi justifikasi ataupun penjelasan untuk jawapan kita. So, apa yang murid-murid perlu buat, yang kamu kena buat ialah tada, macam magic kan? Pertama, senaraikan SMART tu. S-M-A-R-T. Iaitu spesifik, target, measurable, attainment, realistic dan time bound dia sendiri. Alright. Untuk spesifik, kita perlu justify answer kita dan jawapan ni ialah menyimpan. Adakah Encik Lim menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat? Okey, jom kita tengok kes dia tadi. Dia menyimpan untuk bayaran muka kereta RM1,200. Okey, ini jawapan untuk spesifik. So, ada. Yang kedua, measurable tak? Dia perlu simpan setiap bulan. Jelas measurable. Jelas setiap bulan dia kena simpan RM1,000. Yang ketiga, kita tulis attainable. Apa penjelasan untuk attainable? Masalah boleh capai atau tak boleh capai? Boleh capai, boleh capai. Boleh capai. Boleh dicapai matlamat dia tu. Sebab dia boleh simpan RM1,000 dengan baki RM990. Bermakna dia ada lagi baki positif dalam akaun dia. Aliran positif yang keluar daripada penyata keuangan beliau di akhir bulan. Bermakna boleh capai. Realistik tak? Ia realistik kerana aliran tunai RM1,990 ni melebihi simpanan yang dia perlukan, iaitu dia perlu 100. Kemudian dia ada 1990. Duit lebih boleh lah. Realistik sangat lah. Kemudian time bound. Simpanan boleh disimpan dalam masa setahun.
Masa pun ada dijelaskan, iaitu dia perlu membuat simpanan setahun sahaja. Okey. Dengan menggunakan konsep SMART, ia menunjukkan bahawa matlamat Encik Lim boleh dicapai. So, matlamat itu boleh dicapai dengan pembuktian menggunakan konsep SMART ni tadi. So, kalau dalam soalan diminta kamu untuk menggunakan pendekatan SMART untuk tengok boleh dicapai ke tak matlamat ni, inilah kaedah dan cara yang perlu murid-murid semua gunakan. Okey, teacher rasa setakat tu saja untuk hari ini. Banyak lagi sebenarnya soalan yang kita boleh buat, yang kamu boleh jawab hanya dengan baca. Sebab topik ni tak banyak sangat. Dia just membaca, kemudian selebihnya kita perlu tahu bagaimana cara nak menjawab lah soalan ni. Okey, cikgu harap semoga soalan ni membantu. Selamat study. Okey, Assalamualaikum.